Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Danish bin Muhammad Yusri bersama rakan-rakan saya iaitu Muhammad Ali Mahdi bin Saufi, Muhammad Nur Ikmal Haizat bin Muhammad Nizam, Ala Nusyairah binti Mahdi dan Farah Syafiqah binti Zainuddin. Kami akan membentangkan tentang agama Islam. Bagi pendahuluan ataupun pengenalan, agama Islam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 6 Ogos 610 Masihi. Agama Islam mula disebarkan di tanah Arab sehinggalah ke sebelah timur dunia pada abad ke-7 Masihi. Agama Islam disebarkan masuk ke alam Melayu melalui 4 cara, iaitu peranan pemerintah, peranan mubaligh, perdagangan dan juga perkahwinan. Batu bersurat di Terengganu secara tidak langsung membuktikan ajaran ini telah tersebar luas di tanah Melayu. Baiklah, seterusnya, setiap ahli kumpulan akan membentangkan tentang perayaan dan hari penting dalam masyarakat di Malaysia, khususnya umat Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okay, hari ini saya akan membentangkan berkenaan Hari Raya Haji. Okay, Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidiladha merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam seluruh dunia. Okay, perayaan ini merupakan perayaan yang terbesar dalam Islam selain Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada 1 Syawal. Hari Raya Aidiladha juga disambut pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Hari Raya Aidiladha bermula dengan takbir pada malam 10 Zulhijjah dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan Hari Raya ini diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan sama ada pada 10, 11, 12 ataupun pada siang hari 13 Zulhijjah. Pada pagi Hari Raya, orang Islam disunatkan mengenakan pakaian yang paling cantik dan paling bersih. Contohnya seperti baju Melayu dan juga samping, dan juga untuk wanita baju kurung. Okay, selain itu, umat Islam akan mengerjakan sembahyang sunat ataupun solat sunat Hari Raya sebanyak 2 rakaat, diikuti 7 takbir pada rakaat pertama dan 3 takbir pada rakaat kedua. Okay, selain itu, salah satu keistimewaan Aidiladha ataupun Hari Tashrik ialah ibadah korban. Okay, untuk maklumat korang, Hari Tashrik itu merupakan 3 hari, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okay. Ibadah korban hanya boleh dilakukan dalam masa 4 hari, iaitu bermula selepas khatib menyampaikan khutbah pada pagi 10 Zulhijjah sehingga tenggelamnya matahari pada 13 Zulhijjah, pada ujung hari Tashrik lah. Okey, sebagai secara ringkasnya, Hari Raya Aidiladha adalah perayaan yang istimewa kerana ia merupakan hari umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kesabaran anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Syafiqah binti Zainuddin dari Seksyen 66 akan membentangkan tentang puasa. Pengertian puasa adalah menahan diri dari lapar dan dahaga dan menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa dengan syarat dan rukun tertentu. Rasulullah pernah bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan Allah, mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa dan mengabulkan doa. Rasulullah juga pernah bersabda, wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, penuh berkah, bulan yang di dalam mana ini terdapat satu malam yang nilai lebih dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa di siang harinya sebagai kewajipan dan qiyam di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa menunaikan ibadah yang difardukan, maka pekerjaan itu setara dengan 70 orang yang mengerjakan kewajipan. Ramadan merupakan bulan kesabaran dan balasan kesabaran adalah syurga.
Ramadan merupakan bulan setunan, bulan yang di mana Allah melapangkan rezeki setiap hamba-Nya. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka mereka diampuni dosanya dan dibebaskan dari belenggu neraka, serta mendapatkan pahala setimpal dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tersebut. Syarat sah puasa adalah suci dari haid, nifas, memayis beragama Islam dan tidak gila. Hikmah berpuasa ialah dapat meningkatkan iman seseorang serta mengajar seseorang itu tentang erti bersyukur serta pandai mengawal hawa nafsunya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan mengenai apa itu awal Muharram. Awal Muharram ni adalah bulan pertama dalam Islam ataupun permulaan tahun baharu bagi umat Islam. Dan yang kedua adalah awal Muharram ini mempunyai peristiwa penting, iaitu peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan dalam awal Muharram ni juga kita mempunyai beberapa amalan sunat yang boleh kita lakukan, iaitu yang pertama berpuasa pada awal Muharram, berpuasa sunat, dan yang kedua adalah solat sunat serta berzikir untuk menambahkan lagi banyak pahala, dan yang ketiga adalah doa akhir tahun pada hari terakhir Zulhijjah serta doa awal tahun pada 1 Muharram. Dan itulah sedikit sebanyak mengenai awal Muharram. Dan selain itu saya ingin memberi penjelasan ataupun kesimpulan mengenai rukun Islam. Rukun Islam mempunyai 5 perkara, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah solat 5 waktu sehari semalam, iaitu bermula daripada solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi kelima-lima solat ini wajib dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka jatuhlah berdosa besar. Dan yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan ini juga adalah wajib. Dan yang keempat, menunaikan zakat. Selalunya zakat yang kita tunaikan ni bagi umat Islam adalah zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan selalunya wakil keluarga akan mengeluarkan zakat pada ahli-ahli keluarga yang bawah umur. Dan yang terakhir sekali adalah menunaikan haji di Mekah. Menunaikan haji di Mekah ini bagi yang berkemampuan, sama ada daripada segi kewangan ataupun fizikal. Mungkin yang tak berapa larat ataupun yang sakit, yang tak dapat menunaikan haji, dimaafkan. Tetapi bagi yang berkemampuan adalah wajib. Dan itu saja kesimpulan saya di sini. Agama Islam ni adalah agama yang indah, dan agama Islam ini bukan setakat agama Islam lah. Semua agama menerapkan, iaitu mengejar kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan pula tentang apa itu bulan Syawal. Bulan Syawal merupakan bulan ke-10 dalam takwih hijrah. Pada 1 Syawal, umat Islam akan merayakan Hari Raya Aidilfitri sebagai perayaan setelah menjalani ibadah puasa pada bulan sebelumnya, iaitu bulan Ramadan. Hari Raya Aidilfitri ialah pemberian Allah SWT kepada hamba-Nya selepas menyambut sebulan berpuasa. Bulan Syawal ini boleh dikatakan sebagai bulan yang istimewa untuk umat Islam, kerana bukan sahaja kita dapat meraihkan, jika kita tahu rata-rata umat Islam juga, khususnya yang berada dalam negara kita, sudah pun memulakan perjalanan untuk pulang ke halaman rumah masing-masing untuk berjumpa dengan sanak saudara, keluarga dan sahabat andai. Tetapi bukan itu saja yang kita lakukan dalam masa bulan Syawal. Sebagian umat Islam juga mengamalkan 6 hari berpuasa semasa Syawal, yang bermula hari selepas Aidilfitri, kerana berpuasa adalah dilarang pada hari pertama bulan Syawal.
Berpuasa 6 hari ini bersama dengan bulan puasa dianggap bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Alasan di sebalik tradisi ini ialah perbuatan baik dalam Islam yang dihadiahkan 10 kali ganda ganjarannya. Jadi, berpuasa 30 hari selama Ramadan dan 6 hari selama Syawal adalah setara dengan puasa sepanjang tahun dari segi ganjaran pahala. Umat Islam perlu menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri ini dengan penuh rasa kesyukuran dan kegembiraan, seperti meluangkan masa bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita sayang, seperti bermain bunga api dan juga mendapat duit raya. Yang paling penting dalam bulan Syawal ialah dapat bersalam-salaman maaf. Namun, cara umat Islam menyambut kesyukuran dan kegembiraan ini sudah pasti berbeza dari cara orang yang bukan Islam dalam menyambut perayaan mereka. Umat Islam ada adab sopannya dan peraturan tertentu yang perlu dipatuhi, sebagaimana kita menjalani hari-hari yang lain. Dalam kita menyambut kedatangan 1 Syawal, umat Islam diminta mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, serta mengamalkan sikap yang bersederhana dalam menyambut Aidilfitri. Jadi marilah kita menyambut Aidilfitri dengan penuh kesyukuran bersama orang yang kita sayang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang hari penting dalam Islam, iaitu sambutan Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul ialah sambutan yang diadakan sempena hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Menurut pandangan sebahagian ulama seperti Imam Al-Suyuti, beliau menyatakan bahawa amalan tersebut adalah baik dan akan diberi pahala serta ganjarannya. Ia bertujuan melahirkan rasa cinta dan sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku menjadi orang yang paling disayangi, melebihi ahli keluarganya, hartanya dan manusia keseluruhannya." Sebagai contoh, tanda seseorang itu menyayangi Rasulullah SAW adalah dirinya merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, serta akan berbangga dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, amalan yang boleh dilakukan ketika menyambut Maulidur Rasul ialah berpuasa. Diriwayatkan dari Abu Qatadah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Isnin. Baginda menjawab, "Padanya aku dilahirkan, padanya aku diturunkan Al-Quran ke atasku." Hadis ini memberikan isyarat bahawa Rasulullah berpuasa pada hari Isnin bagi mensyukuri nikmat Allah SWT atas kelahirannya pada hari tersebut. Jika Rasulullah SAW sendiri berpuasa pada hari kelahirannya, ia juga wajar dilakukan oleh umat Islam sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah SWT kerana diutuskan Rasulullah SAW. Berselawat juga antara amalan yang digalakkan pada sambutan Maulidur Rasul. Menurut pandangan Syekhul Islam Sayyid Dahlan, menyatakan bahawa selawat dan berdiri kerana membesarkan Nabi Muhammad SAW ialah amalan baik dan mulia. Perbuatan berhimpun di masjid atau surau diambil menunaikan solat fardu berjemaah. Demikian juga berjanji yang mengandungi pujian tertinggi kepada Nabi Muhammad SAW dan diikuti dengan selawat kepada baginda tidak dapat dinafikan mengandungi banyak kebaikan di dalamnya. Sabda baginda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah SWT berselawat ke atasnya 10 kali. Akhir sekali, sambutan Maulidur Rasul tidak disambut pada zaman sahabat dan golongan salaf, kerana ketika masyarakat Islam semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, maka umat Islam semakin jauh dari ilmu dan sirah yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Ia juga memberi kesan dari perkembangan ilmu barat dan menghakis nilai-nilai Islam, sehingga tersebar pandangan-pandangan songsang seperti fahaman liberalisme, pluralisme dan fahaman-fahaman lain. Maka muncul para ilmuwan Islam yang ingin memupuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan meletakkan tali kelahiran baginda sebagai hari sambutan Maulidur Rasul. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlu mengambil barat tentang perayaan dan hari penting di dalam Islam supaya agama Islam dapat mengundang dan menarik minat orang bukan Islam untuk mendalami tentang agama Islam dengan lebih mendalam.